إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dapat berhimpun berjemaah di rumah Allah dan berada dalam satu majlis ilmu. Jadi pagi ini kita nak sambung perbincangan yang seterusnya berkenaan adab membaca Al-Quran, iaitu pada muka surat 98. Pada tajuk galakan memulakan bacaan dari permulaan ayat jika memulakan bacaan dari tengah atau akhir surah. Galakan memulakan bacaan dari permulaan ayat jika memulakan bacaan dari tengah atau akhir surah. Imam Nawawi menyebutkan apabila memulakan bacaan dari tengah surah atau berhenti pada bukan akhir surah, pembaca Al-Quran digalakkan untuk memulakan bacaan dari permulaan ayat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Begitu juga apabila dia ingin berhenti, dia hendaklah berhenti pada ayat yang mempunyai kaitan dan di akhir suatu kisah. Ini satu adab yang penting yang yang mana ia boleh menjaga, memelihara topik-topik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Ini bila kita baca tidak di permulaan surah dan berhenti di akhir surah. Kalau surah pendek, Qul huwallahu ahad, juz 30 tu, surah An-Nas dan seumpamanya, biasa kita baca daripada awal surah dan kita berhenti di akhir surah. Jadi surah pendek-pendek seumpama itu tidak menimbulkan masalah. Tapi kalau surah-surah yang panjang, kayak surah Baqarah dan lain-lain, daripada awal juz 1 dan seterusnya, biasa kita tidak baca sekaligus daripada awal surah dan kita berhenti di akhir surah. Jadi bila kita nak mula daripada pertengahan surah dan kita nak berhenti tidak pada akhir surah, jadi kita nak mula daripada mana dan kita nak berhenti di mana. Jadi adabnya ialah hendaklah berhenti pada ayat yang mempunyai kaitan dan di akhir suatu kisah. Maknanya kita kena tahu maknanya. Itu satu cara. Yang terbaik kita tahu maknanya, kita faham apa yang kita baca, jadi kita boleh berhenti tempat yang sesuai di penghujung sesuatu topik, sesuatu tema, sesuatu tajuk ataupun sesuatu kisah. Lepas tu bila kita mula ayat yang baru, kita mulakan bila kita mula bacaan baru, kita mulakan dengan tema yang lain, kisah yang lain dan seumpamanya. Dia tidak perlu terikat dengan juzuk, hizib dan asy'ar. Asy'ar ialah kumpulan 10 ayat Al-Quran yang dibaca secara berturut-turut. Ketika memulakan dan mengakhiri bacaan, kerana boleh jadi ia berada pada tengah suatu ayat yang masih berkait dengan ayat sekitarnya. Jadi jika kita guna kaedah ni, jika kita ikut kaedah adab yang
diterangkan oleh Imam Nawawi di sini, maka kita tidak perlu lagi terikat dengan juzuk, dengan muka surat. Biasa kalau jadi imam tarawih, imam tarawih, ramai juga di kalangan imam yang baca mengikut muka surat. Sebab minda dia sudah apa ni? Sudah disusun mengikut muka surat. Sebab dia hafal Al-Quran mengikut muka surat. Dia kena ingat permulaan ayat di permulaan muka surat tu bila dia naik rakaat yang kedua. Jadi kaedah tu sebenarnya, kaedah ikut muka surat, ikut juzuk, sebenarnya boleh menyebabkan kita berhenti pada tempat yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu maksudnya tidak sesuai, tidak betul-betul di akhir suatu tema, suatu surah, suatu ayat ataupun suatu cerita. Contoh dia bagi. Contohnya juzuk yang mengandungi firman Allah Ta'ala. Ini permulaan juzuk 13. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Tidaklah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhan. Maka dia terselamat daripada hasutan tersebut. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini permulaan juzuk 13 dalam surah Yusuf. Jadi kalau kita berhenti, sama ada kita baca dalam sembahyang sebagai imam ataupun kita baca sore-sore kita, sebenarnya kita berhenti pada tempat yang kurang sesuai. Sebab ayat 53 ni, dia masih lagi berkait dengan ayat yang sebelumnya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini, dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Ini cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf semasa dia berada dalam penjara dan Raja Mesir minta supaya Yusuf dibawa ke istana untuk mentakwilkan mimpi yang berlaku kepadanya. Jadi ini masih dalam cerita yang sama, walaupun permulaan juzuk yang lain. Ayat 52 juzuk berada dalam juzuk 12. Ayat 53 berada di permulaan juzuk 13. Tapi sebenarnya cerita dia masih belum berakhir. Okey, tengok contoh yang seterusnya lagi ketara. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Innallaha kana 'aliman hakima. Ini permulaan juzuk 5. Permulaan juzuk 5 ayat 23 surah An-Nisa. Ayat ni dari segi maknanya, diharamkan juga kamu berkahwin dengan isteri orang lain kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang disebutkan itu ialah suatu ketetapan Allah yang diwajibkan atas kamu. Sebaliknya dihalalkan. Ini permulaan ayat ini Allah Ta'ala menyenaraikan antara perempuan-perempuan yang haram dikahwini oleh seseorang, ialah isteri orang lain. Sebaliknya dihalalkan. Wa uhilla lakum tu, itu cerita berkenaan dengan
perempuan-perempuan yang dihalalkan untuk dikahwini. Sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang disebutkan itu, untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara berkahwin, bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna. Tak apalah, itu cerita berkenaan dengan mas kahwin. Kalau kita tengok ayat 23 yang berada pada akhir juzuk 4, pada akhir juzuk yang keempat, Allah Ta'ala sebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sapalah akhir ayat, innallaha kana ghafurar rahima. Jadi apa maksud dia? Apa maksudnya? Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, dan adik-beradik kamu, adik-beradik bapa kamu, yakni adik-beradik adik-beradik tiri, dan seterusnya. Jadi ayat ayat 23 ni permulaan Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan wanita-wanita yang haram dikahwini, dan tajuk tu bersambung lagi. Dalam ayat 24 tidak berakhir lagi penceritaan tersebut. Wal muhsanatu minan nisa tu termasuk di kalangan wanita yang diharamkan kahwin. Jadi kalau kita berhenti pada akhir juzuk 4, mana tak sudah lagi cerita. Tak sudah lagi cerita, terus tinggal. Terus tinggal. Jadi dari segi adabnya ini perkara yang sangat-sangat tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi macam mana nak mengelakkan benda ni daripada berlaku? Cara yang terbaik, kita tahu makna lah. Kita tahu makna. Tapi nak tahu makna, nak daripada satu persatu nak ingat makna, menghayati setiap lafaz yang dibaca ni, tidak semua ada kemahiran tersebut. Kena belajar, kena jadi kita kata ustaz belaka lah. Kena jadi ustaz belaka, mengaji bahasa Arab belaka. Setengah-setengah tu lewat tu baru boleh faham. Jadi selama ni langgar sajalah. Jadi ada satu lagi cara, iaitu pemilihan Al-Quran yang kita gunakan untuk kita lazimi, untuk kita baca selalu. Ada setengah-setengah Al-Quran dia buat simbol, dia dipanggil rukuk. Dipanggil rukuk. Maknanya simbol rukuk ni tempat yang sesuai untuk kita berhenti dan rukuk dalam sembahyang. Ini khusus bagi imam. Maknanya berhenti tu pada tempat pada akhir sesuatu topik, sesuatu cerita, sesuatu kisah, walaupun tidak di akhir surah, tapi kita berhenti di tempat yang sesuai untuk rukuk. Ini ada Quran seumpama ni, wallahu alam masih ada lagi ke tidak di tempat kita ni. Kalau di India, Pakistan, begitu juga di South Africa, saya tengok cetakannya dengan cara seumpama ni. Jadi secara umumnya dia tak sama dengan Quran Karim yang biasa kita guna di tempat kita. Susunannya tidak sama, permulaan muka surat pun tidak sama. Jadi suatu kelebihan bagi sesiapa yang hafal, yang ngapa Quran, guna Quran tersebut. Bila dia jadi imam, dia tahu di mana tempat yang sesuai untuk dia berhenti dan rukuk dalam sembahyang. Kalau guna Quran Karim, dan dia tidak faham makna, dia tidak tahu rukuk dan seumpamanya, biasanya imam tersebut akan berhenti di akhir suatu muka surat, di akhir muka surat, dan akhir juzuk. Jadi cara tersebut
kurang sesuai, kurang sesuai untuk tidak mengambil kira maknanya, hanya mengambil kira dari segi bacaannya sahaja. Jadi itu kekurangannya jika kita guna Quran seperti Quran Karim ni. Dia tidak ada sebut tempat rukuk yang sesuai. Itu. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Okay. Contoh-contoh yang lain, fama kana jawab qaumi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Maka kaumnya tidak menjawab selain berkata, usirlah Lut dan para pengikutnya dari dari bandar kamu. Usirlah Lut dan para pengikutnya dari bandar kamu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa dirinya bersih lagi suci. Ini permulaan juzuk 20. Permulaan juzuk 20. Jadi kalau kita perhati, dia berkait apa dengan ayat sebelumnya, ayat 55 dan ayat yang ke-54. Allah Ta'ala cerita secara ringkas berkenaan Lut. Wa lutan idh qala liqaumih atatuna al-fahisyah wa antum tubsirun. Dan Nabi Lut juga kami utuskan ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji sedangkan kamu nampak kekejiannya? Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki bukannya perempuan kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perbuatan kamu itu amatlah keji. Bahkan kamu kaum yang jahil yang tidak mengetahui akan akibatnya. Jadi ayat 50 ni respon kepada Nabi Lut oleh kaumnya setelah Nabi Lut menyebutkan keburukan perbuatan kaumnya yang kita kata melakukan hubungan sejenis. Jadi kalau kita berhenti dekat ayat 55, tak sesuai dari segi maknanya. Sebab tak habis lagi ceritanya. Begitu jugalah contoh-contoh yang lain banyak dikemukakan. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Itu permulaan juzuk 22. Dan seterusnya wa ma anzalna ala qaumi, permulaan juzuk 24 surah Yasin. Dan seterusnya lah. Ini boleh tengok sendiri lah dalam Al-Quran. Lepas tu Imam Nawawi simpulkan di akhir itu, bagi semua contoh ayat ini dan seumpamanya, pembaca Al-Quran sepatutnya tidak memulakan dan menghentikan bacaan di situ kerana ia berkaitan dengan ayat sebelumnya. Janganlah seseorang terpedaya dengan ramainya orang daripada kalangan pembaca Al-Quran yang berbuat demikian serta tidak menjaga adab-adab ini dan tidak memikirkan maksudnya. Ini benda ni perlu kita tambah baik sebenarnya. Dari segi pemilihan mushaf untuk kita baca dan untuk kita amalkan serta untuk kita jadikan sebagai panduan dalam nak menghafal Al-Quran. Walaupun Quran Majid ni satu kekurangannya, dia punya font, dia punya ejaan dia tu tidak begitu menarik lah berbanding Quran Karim ni lebih lawa yang ada ni Quran Karim. Tapi kelebihannya dari segi rukuk, tempat kita nak berhenti bila kita baca. Jadi mudah bagi kita yang tidak memahami keseluruhan makna Al-Quran. InsyaAllah jika kita ikut susunannya, kita akan berhenti pada tempat yang sesuai. Ikutilah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah dengan sanadnya daripada As-Sayyidul Jalil Al-Fudail bin Iyad. Katanya, janganlah kamu berasa bimbang berada di jalan-jalan petunjuk
kerana ahlinya yang sedikit, dan janganlah terpedaya dengan kuantiti orang binasa yang ramai. Kekurangan orang yang melalui suatu jalan tidak akan memudaratkan dirimu. Tidak akan memudaratkan dirimu. Berdasarkan maksud ini, ulama berkata membaca satu surah yang pendek secara lengkap lebih utama daripada membaca satu bahagian yang pendek daripada mana-mana surah yang panjang. Kerana boleh jadi perkaitan antara ayat tidak dapat dikenal pasti oleh sebahagian manusia dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan. Itu. Ibnu Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Abu Huzail, seorang tabi'in yang terkenal, katanya, mereka tidak suka membaca sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagian yang lain. Tak apalah. Jadi habislah berkenaan dengan adab yang keberapa ni. Jadi kalau ikut saranan ataupun adab yang disebutkan di sini, sebenarnya kita kita baca Al-Quran dengan cara yang lebih sempurna. Kita dapat baca Al-Quran dengan cara yang lebih baik. Tempat kita berhenti itu tidak diukur dengan semata-mata juzuk muka surat dan seumpamanya. Dan di sinilah kita dapat tengok fungsi kita tadabbur Al-Quran. Kelebihan kita tadabbur Al-Quran membawa kita membaca Al-Quran sesuai dengan tema-tema, tajuk-tajuk, cerita-cerita yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti, tidak baca tanpa mengetahui apa yang kita sedang baca. Lepas tu tajuk yang seterusnya iaitu keadaan-keadaan yang makruh untuk membaca Al-Quran. Keadaan-keadaan yang makruh untuk membaca Al-Quran. Ketahuilah bahawa membaca Al-Quran digalakkan secara mutlak. Ini tidak terikat dengan mana-mana keadaan dan masa, bebas bila-bila masa sahaja, di mana sahaja, melainkan pada keadaan-keadaan tertentu yang dilarang oleh syarak. Aku sebutkan sebahagiannya yang terlintas di hatiku secara ringkas tanpa menyebutkan dalil-dalilnya kerana begitu masyhur. Keadaan makruh membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika rukuk, sujud, tasyahud serta keadaan-keadaan lain dalam solat, kecuali ketika berdiri ketika qiyam. Sebab apa? Sebab walaupun Quran adalah zikir yang paling afdal, tetapi bila kita berada dalam satu keadaan di mana keadaan tersebut sudah ada zikir-zikir yang khusus daripada Nabi SAW, maka pada keadaan tersebut, di tempat tersebut, kita mestilah mengutamakan zikir tersebut, bukannya Al-Quran. Itu kaedahnya. Jadi bila rukuk ada zikir dia, sujud ada zikir dia, ketika tasyahud, tahiyat ada bacaan-bacaannya. Jadi kita mesti mengutamakan zikir-zikir tersebut. Zikir-zikir tersebut nak masuk tandah, keluar tandah, bangun tidur, nak tidur apa semua, ada zikir-zikirnya. Jadi kita kena utamakan zikir-zikir tersebut. Apa ada kau orang baca Quran ketika rukuk, ketika sujud, tasyahud? Ada ke? Ada. Ada. Orang tak pernah jadi imam tarawih tak tahu. Orang tak pernah jadi imam tarawih tak tahu. Orang jadi imam tarawih dia tahu. Terutamanya ketika dia tidak berapa yakin dengan hafalannya. Jadi tempoh daripada rukuk sapalah dia qiyam balik tu, dia tengah hulai. Dia tengah hulai. Jadi bila dia naik, dia bersedia untuk baca apa yang dia hulai semasa dia rukuk, dia sujud, tasyahud. Kadang-kadang imam ni ini bahayalah. Risiko jadi imam tarawih ni. Risiko jadi imam tarawih yang tidak tengok mushaf, tapi hafalannya tidak berapa kemah, tidak berapa kuat.
Dia pergi dalam keadaan tidak bersedia, tidak betul-betul bersedia. Jadi berlakulah benda seumpama ni. Pernah dulu semasa kita belajar tahfiz dulu, okay. Bila tiba Ramadan, guru tahfiz buat giliran di kalangan pelajar-pelajar untuk jadi imam, latihan jadi imam sama-sama kita lah, okay. Tidak di masjid, di pusat, di sinilah di Darul Qasar, cuma di Kebun Krian dulu. Jadi adalah di kalangan member-member kita ni, okay. Takut sangat. Jadi dia ulang ketika rukuk, sujud, naik tu baca ayat yang dia ulang, tak ada Fatihah. Tu naik baca surah. Tak ada Fatihah. Takut sangat kan. Disebabkan fokus sangat tumpuan dia kepada surah yang dia sedang ulang nak baca dalam rakaat yang kedua. Rakaat pertama okey, Fatihah, baca surah. Jadi rokok sapalah dia naik, dia ulang-ulang ayat tu. Bila dia naik tu baca surah, tak ada Fatihah. Tak sah sembahyang macam tu. Kena ulang balik. Ni berlaku. Jadi kepada para imam sekalian, okay. Para imam sekalian, kena jagalah, okay. Perkara-perkara seumpama ni, terutamanya bacaan-bacaan rukun dalam sembahyang yang kalau kita tak baca, tak sah sembahyang itu. Dalam tahiyat akhir, kalau kita duduk tengah ulang tahiyat akhir tu ulang Quran, okay. Sebenarnya sembahyang tarawih kita tidak sah, sebab tasyahud, okay. Selawat dalam sembahyang ni hukumnya wajib, rukun, tak sah sembahyang jika kita tidak baca semasa tahiyat akhir. Jadi imam kesimpulannya, imam perlu betul-betul bersedia untuk untuk berada di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, ni tempat yang makruh. Yang kedua, ketika membaca surah lain selain Al-Fatihah bagi makmum dalam solat jahriyah, dalam solat jahar, apabila dia sedang mendengar bacaan imam. Maknanya sebagai contoh solat subuh. Rakaat pertama ikutlah, pertama ataupun kedua, okay. Bila imam sudah baca Fatihah, imam baca surah. Jadi makmum kalau ikut mazhab Syafi'i, yang diwajibkan ke atasnya ialah baca Fatihah. Sebab ni Fatihah ni rukun dalam setiap rakaat. Jadi kalau selepas dia baca Fatihah, sedangkan imam sedang baca surah, dia baca surah lain, dia pun baca surah juga, baca surah lain. Jadi dia tidak ada tadabbur terhadap surah yang dibaca oleh imam. Jadi hukumnya makruh. Sebab ketika tu, pada waktu tersebut, dia hendaklah memberikan tumpuan terhadap bacaan imam. Bahkan dalam bab baca Fatihah ni pun, dalam bab baca Fatihah dalam setiap rakaat, ini ada khilaf di kalangan imam mazhab. Dalam masalah ni, mazhab Syafi'i menetapkan Fatihah mesti dibaca dalam setiap rakaat. Jadi bila imam selesai membaca Fatihahnya, makmum dikehendaki membaca Fatihah antara antara Fatihah imam dan surah imam. Imam berhenti sekejap, jadi ketika tu makmum diwajibkan baca Fatihah. Ini bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Malik, mereka kata bacaan imam, Fatihah imam sudah menampung Fatihah makmum, kecuali dalam rakaat-rakaat sirriyah, dalam solat sir, dan juga dalam rakaat-rakaat sirriyah. Itu sahaja yang diwajibkan makmum membaca Fatihah untuk mengelakkan berlaku pertembungan. Imam nak baca surah, kita sibuk nak baca Fatihah.
Jadi tidak ada tumpuan yang sepenuhnya terhadap bacaan imam. Tak apalah. Yang ketiga, ketika duduk di dalam tandas, memelah, okay. Sebab Nabi SAW nak masuk tandas, Nabi cabut cincinnya yang tertulis nama Allah padanya. Apatah lagi nak baca Al-Quran dalam tandas. Ini pun ada diamalkan oleh setengah-setengah orang yang takut pada hantu. Takut pada hantu, dibaca Al-Quran dalam tandas ketika sedang sedang qada hajat, baca Al-Quran. Takut sangat pada hantu, terutamanya pada waktu-waktu tertentu, waktu malam dan seumpamanya, baca ni, baca. Jadi sebenarnya perbuatan ni adalah, walaupun dikatakan makruh sini, tapi sebaiknya tak perlulah kita amal, tak perlu kita buat benda ni, sebab sangat-sangat tidak sesuai tempat tersebut dengan Al-Quran. Itu menghina Al-Quran. Yang keempat, ketika mengantuk. Ini seperti mana disebutkan dalam hadis. Nabi kata, "Idza na'asa ahadukum falyarqud hatta yadhhab 'anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah." Nabi kata, bila kamu mengantuk, maka tidurlah sehingga hilang rasa mengantuk. Sesungguhnya seseorang kamu bila dia sembahyang dalam keadaan mengantuk, dia tak tahu, boleh jadi dia nak minta ampun, dia nak istighfar, tapi dia mencaci dirinya. Jadi kias pada situasi ni. Ulama sebut Allahumma ghfirli. Kita baca Allahumma ghfirli. Boleh jadi ketika mengantuk kita pergi baca Allahumma ghfirli. I'firli maknanya lumurkan mukaku dengan tanah. Jadi itu maksud yasubbu nafsah. Kita nak minta ampun, tapi disebabkan kita mengantuk, minda kita tidak memberikan tumpuan pada apa yang dibaca, menyebabkan lisan kita tersasut dalam membaca Al-Quran, dalam membaca zikir-zikir dalam sembahyang. Begitu juga ketika baca Al-Quran. Lebih-lebih lagi ayat Al-Quran ni banyak sangat ayat-ayat yang ada ayat mutasyabihat. Ya, sikit sangat sahaja perbezaan antara satu sama lain yang boleh membawa kepada perubahan makna yang sangat besar, yang sangat ketara. Itu. Lepas tu yang kelima, ketika tidak mahir membaca Al-Quran. Tidak mahir sini boleh jadi maksudnya dia tidak begitu yakin dengan hafalannya. Dia tidak begitu yakin dengan hafalannya. Sebab dia akan mengubah makna. Jika dia baca jika bacaannya itu tidak betul. Tidak betul. Ini sering berlaku pada imam-imam. Sebagai contoh, satu ayat dalam akhir suratul Ahzab, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maksudnya, dan kesanggupan manusia memikul amanah itu. Yakni ayat sebelumnya, ayat berkenaan dengan amanah. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi ayat terakhir dalam surah Al-Ahzab ni, maksudnya kesanggupan manusia memikul amanah itu, akibatnya Allah akan menyeksa orang-orang lelaki yang munafik serta orang-orang perempuan yang munafik, dan orang-orang lelaki yang musyrik serta orang-orang perempuan yang musyrik. Dan juga Allah akan menerima taubat orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman. Jadi dalam ayat ni Allah gunakan jamak muzakkar salim dipanggil al-munafiqin wal munafiqat, tu jamak muannas salim.
al-musyrikin, al-musyrikat. Ini golongan yang diseksa oleh Allah bila tidak memikul amanah Allah dengan cara yang sebenar. Dan Allah memberikan keampunan kepada al-mukminin dan al-mukminat, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Dia punya sirah tu samalah, okay. Jadi setengah-setengah imam, okay. Disebabkan kadang-kadang dia tukar sikit sebanyak. Terutamanya bila selepas dia selepas dia hafal Al-Quran, dia belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab, kadang-kadang menyebabkan bila dia belajar ilmu nahwu tu menambahkan lagi kemusykilan kepadanya jika dia tidak memahami apa yang dibaca. Jadi setengah-setengah imam dia baca liyu'adziballahul mu'minina wal mu'minat. Tempat munafikin wal munafiqat tu dia tukar, okey. Liyu'adziballahul mu'minina wal mu'minat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal munafiqin wal munafiqat. Orang mukmin pula kena azab. Orang mukmin pula kena azab. Munafik mendapat keampunan. Munafik mendapat keampunan. Jadi ini satu kesalahan yang sangat-sangat sangat-sangat teruklah, okay. Sangat-sangat teruk. Hak sepatutnya dapat azab, dapat dapat keampunan. Hak sepatutnya dapat keampunan, dapat azab. Jadi itu maksud ketika tidak mahir membaca Al-Quran dalam situasi saat ini. Bukan bermakna bila tak mahir baca Quran tak boleh baca Quran, tak. Bukan bermakna dia tak pandai lagi, tidak fasih lagi baca Quran, maka dia tak kena belajar, tidak. Orang yang tak tahu baca Al-Quran diwajibkan ke atasnya untuk terus belajar. Untuk terus belajar. Dalam hadis sebelum ni kita baca dah orang ya tata'ata, okay. Kokak baca Quran ni, merangkak baca Al-Quran, Allah Ta'ala bagi dua pahala padanya. Satu pahala baca dan yang kedua pahala sukar membaca Al-Quran. Jadi kena terus belajar bagi mereka yang belum dapat membaca dengan lancar. Yang keenam, ketika khutbah bagi orang yang mendengarnya. Bagi orang yang mendengarnya, tidak makruh membacanya bagi yang tidak mendengar khutbah. Ini dalam situasi mungkin zaman dahulu banyak berlaku situasi ini sebab tidak ada pembesar suara. Jadi suara khatib terhad, terbatas, hanya dapat didengari oleh oleh mereka yang berada dekat dengan khatib. Mereka yang jauh sikit, kemungkinannya mereka tidak dengar apa yang disampaikan oleh khatib. Tapi zaman sekarang ini tak ada dah, okay. Tidak berlaku dah situasi tak dengar khutbah kecuali tak pergi sembahyang Jumaat. Kecuali tak pergi sembahyang Jumaat. Bukan maksud Imam Nawawi sini sunat makruh bagi orang yang mendengar khutbah, yakni orang yang pergi ke masjid. Dan tidak makruh maulid baca Quran bagi orang yang tidak mendengar khutbah, yakni tidak pergi masjid. Dah. Mana semua ni kedua-dua ni pergi ke masjid. Kedua-dua ni pergi ke masjid, cuma satu golongan dapat mendengar khutbah yang disampaikan, satu kumpulan lagi tak dapat dengar kerana terhalang jauh dan seumpamanya. Tapi ini situasi sudah dapat diselesaikan dalam suasana hari ini. Bahkan hukumnya sunat. Inilah pendapat yang terpilih dan sahih. Diriwayatkan daripada Tawus yang berpandangan makruh dan daripada Ibrahim yang berpandangan tidak makruh. Makruh yakni makruh bagi orang yang tidak mendengar khutbah membaca Al-Quran. Tidak makruh, ini khilaf pandangan di kalangan ulama. Maka dua pandangan mereka boleh digabungkan seperti yang kami nyatakan tadi sebagaimana yang disebutkan oleh ulama mazhab kami. Al-Pasu tidak makruh membaca Al-Quran ketika tawaf, dan ini adalah mazhab kami dan pandangan kebanyakan ulama. Ibnul Munzir turut menyebutkan daripada Atha, Mujahid, Ibnul Mubarak, Abu Thawr dan Ashabul Ra'yi, Al-Hasan Al-Basri, Urwah bin Az-Zubair dan Malik meriwayatkan mengenai pandangan yang makruh
membaca Al-Quran ketika tawaf. Namun pendapat yang sahih adalah pendapat pertama. Lepas tu berkenaan dengan membaca Al-Quran di tempat tempat mandi umum, tempat mandi beramai-ramai, di jalanan, dan bagi orang yang mulutnya bernajis, telah dibincangkan, dijelaskan sebelum ini. Itu. Lepas tu perkara-perkara yang ditegah ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, antara bid'ah yang ditegah dalam bacaan Al-Quran ialah apa yang dilakukan oleh mereka yang jahil serta menjadi imam kepada orang ramai dalam salat tarawih dengan membaca surah Al-An'am dalam rakaat terakhir pada malam ke-7 dengan meyakini bahawa perkara tersebut adalah sunat. Ini satu amalan bid'ah yang berlaku pada zaman dahulu berkait dengan pembacaan Al-Quran. Baca surah Al-An'am dalam rakaat terakhir pada malam ke-7, satu surah, keseluruhan surah Al-An'am. Jadi Imam Nawawi sebut kritikannya, mereka menghimpunkan beberapa perkara lain yang ditegah. Yang ini satu, keyakinan mereka bahawa ia adalah sunat. Itu satu perkara yang tak betul, menimbulkan keraguan tentang hal tersebut kepada masyarakat awam. Jadi masyarakat ingat itu satu sunnah Nabi, padahal itu adalah bid'ah. Memanjangkan rakaat kedua berbanding rakaat pertama, sedangkan yang sunat ialah memanjangkan rakaat pertama berbanding rakaat yang kedua. Ini dalam rakaat pertama, solat yang terakhir, solat tarawih terakhir, mereka baca surah yang lebih pendek. Masuk rakaat terakhir baca satu surah Al-An'am. Jadi menyebabkan rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Itu berlawanan dengan sunnah. Yang keempat, memanjangkan salat makmum. Dan yang kelima, membaca surah dengan terlalu cepat. Dia nak selesai satu surah dalam satu rakaat, menyebabkan terlalu cepat. Antara bid'ah yang serupa dengan tadi ialah ada orang yang jahil dalam kalangan mereka membaca surah yang mengandungi ayat sajdah selain surah As-Sajdah dalam solat subuh pada hari Jumaat bertujuan untuk sujud sajdah. Padahal yang sunat ialah membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Sunnah Nabi ya, baca surah Sajdah, bukannya mana-mana surah yang lain yang ada sujud tilawah sajdah, tidak. Berkenaan dengan bid'ah membaca Al-Quran ini, dia sentiasa berkembang. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini sesuai dengan apa yang berlaku pada zaman beliau. Sampai kita ni mungkin kita tak pernah dengar baca surah Al-An'am kerana percaya kelebihan-kelebihan tertentu pada malam ke-7 Ramadan. Tapi di tempat kita banyak bid'ah, dibagi bid'ah garpu tala. Kaedah garpu tala ni kaedah baca Al-Quran, buka sahaja mana-mana surat dan cari baca ayat tertentu. Nescaya ayat tu akan memberikan jawapan pada masalah yang kita sedang hadapi. Kita ada satu masalah, kita nak selesaikan masalah kita. Caranya buka Al-Quran, buka saja secara rambang, insya-Allah Allah Taala akan kemukakan jawapan secara tidak langsung kepada kita melalui kaedah tersebut. Kaedah garpu tala disebarkan dengan begitu meluas satu ketika sebelum ni. Dan banyaklah bid'ah-bid'ah lain, bid'ah-bid'ah lain seperti kita sebut dah sebelum ni. Dibaca surah Al-Ikhlas beberapa ribu kali untuk orang mati. Dibacakan Al-Quran untuk tunggu orang mati, untuk tunggu si mati dalam kubur, untuk mengelakkan dia kesunyian. Maka kita pergi baca Quran di kubur, berkampung di kubur, tidur situ, khatam beberapa kali Al-Quran. Itu semua perkara bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Banyak lagi baca Quran dengan niat nak dapatkan faedah-faedah duniawi tertentu. Nak anak lawa cantik baca surah Yusuf, surah Maryam,
anak cerdik baca surah Luqman. Itu semua perkara yang apa ni ditegah ketika membaca Al-Quran. Lepas tu permasalahan terpencil yang perlu diketahui. Yang ini insya-Allah kita sambung kemudian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.